Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita kembali ke meja ni. Maksudnya kita ada satu sesi perbincangan yang akan kami bawakan kepada anda. Dan sekarang ni adalah berkaitan dengan lanskap politik negeri Melaka. Tepat sekali. Rumusan PRN Melaka dengan kuasa di tangan rakyat dan tanggungjawab seterusnya daripada tampuk pemerintahan yang baru untuk digalas sebagai janji kepada rakyat. Janji harus ditepati dan untuk mengulas lagi tentang topik ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Profesor Politik dan Hubungan Antarabangsa UUM. Dan terima kasih kerana bersama kita di pagi hari ini. Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Handsome orang dia sebenarnya dengan janggut berkumis begitu. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Tapi mungkin sebelum kita nak mulakan perbincangan, rasanya kita nak dengarkan terlebih dahulu bagaimana reaksi dan juga pandangan dari orang Melaka lah berkaitan dengan pilihan raya negeri yang baru sahaja selesai. Kita dan ini dengar mungkin sama-sama, satu permulaan tanggungjawab yang baru. Marilah mari pergi mengundi. Pilihan Raya Negeri Melaka yang diadakan pada 20 November 2021 menyaksikan tanggungjawab rakyat Melaka dilunaskan dengan baik. Dengan suasana dan norma baharu, pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan juga berjalan lancar dan memudahkan urusan pelbagai pihak. Sebanyak 28 kerusi dipertandingkan menerusi 112 calon yang layak bertanding. Barisan Nasional mendahului undian sebanyak 21 buah kerusi undian, diikuti dengan 5 kerusi diraih oleh Pakatan Harapan dan 2 lagi kerusi milik Perikatan Nasional. Dengan jumlah seramai 326,068 atau 65.85% yang keluar mengundi, Barisan Nasional berjaya membuktikan kerja Malangan di Melaka dengan memperoleh majoriti 2/3. Ini sekaligus mengekalkan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali sebagai Ketua Menteri Melaka yang ke-13 terus menerajui barisannya sebelum ini. Suara rakyat mengharapkan kepimpinan baru yang dipilih mereka dapat membentuk sebuah kerajaan negeri yang lebih baik dan sudah tentu rakyat sebagai keutamaan. Beberapa parti yang memerintah, bagi saya masih lagi stabil, tak ada apa-apa rusuhan, tak ada apa-apalah, tak bergaduh. Orang tu tengok bergaduh ni banyak orang bawah, orang atas elok je, tak ada apa-apa masalah pun. Tapi apa yang saya nampak sebenarnya, pattern mengundi sekarang dia lebih kepada YB mana yang betul-betul buat kerja. Dia dah tak berdasarkan parti pula dah. So itu yang saya nampak mungkin akan datang, generasi yang akan datang pun mungkin akan buat macam tu kan. Oh, dia ni boleh buat kerja, kita undi je. Ada bukan berdasarkan parti dah pula. Tengok dia orang boleh jaga, kita layak dia orang lah. Mau jaga baik-baik loh. Jangan sudah menang. Apa kalau buat? Betul tak? Pada pendapat saya, keputusan pilihan raya negeri Melaka boleh dikatakan rasional. Disebabkan itu, Barisan Nasional memenangi majoriti dengan 21 kursi. Harapan saya terhadap pemimpin Melaka kali ini, mereka boleh menstabilkan ekonomi Melaka dan kemakmuran. Harap mereka boleh buat baik dengan rakyat-rakyat semua lah. Lepas tu macam COVID pun banyak kes. Lepas tu mereka kena jagalah barang-barang macam ni. Kes dia penting dia untuk rakyat lah. Rakyat kita kan semua benefit kena bagilah rakyat. Itulah dia keputusan PRN Melaka dengan peratus pengundian yang turun mengundi 65%. Dan kalau kita lihat komen-komen daripada orang awam negeri Melaka yang telah keluar mengundi, trendnya ada seorang menyebut kita sekarang ni ada trend untuk mengundi YB yang betul-betul bekerja. Seorang lagi pula kata sudah menang YB. Inilah masa untuk kerja. Itulah dia saran daripada orang rakyat Melaka. Sama. Okey, baik. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani secara dalam talian bersama kita dalam panggilan video. Prof juga tersenyum di situ. Mungkin kita nak buka terlebih dahulu dengan rangkuman keputusan ini. Adakah ini menggambarkan landscape politik Malaysia sekarang ini dengan kemenangan, boleh kita katakan majoriti mudah kepada Barisan Nasional ni, Prof? Ia sebenarnya menjadikan satu indikator lah kepada politik Malaysia sebenarnya. Kalau kita melihat ini sebagai satu
trend kan yang berterusan kan. Tapi bagaimanapun kita pun tak pasti pelaya umum ke-15 nanti bila dan mungkin trend tu berubah juga jadi itu sebab kalau kita lihat kan kalau di pihak Barisan Nasional yang memenangi pelaya negeri ini mereka mahukan segera disegerakan pelaya raya umum lah. Sebab mereka mahukan momentum tu sebab mereka tahu apa kadang-kadang tertentu boleh menyebabkan dinamik politik berubah dan momentum tu berubah menyebabkan sekarang ni kelebihan tu berada pada mereka dan kemungkinan berada pada pihak lain selepas ini jadi itu yang kita lihat sebenarnya menariklah Jadi momentum tu memang sangat penting according to doktor ya. Jadi kalau cerita pasal momentum pun kita ada satu visual yang kita nampak Ketua Menteri Melaka ditabalkan pada pukul 1 pagi. Mak saya yang orang Melaka pun dia pun cerita laju sangat ni mengelapu betul orang kata. Kalau hari Ahad pun boleh, kalau hari Ahad holiday, hari Isnin bolehlah. Jadi ulasan doktor tentang hal ini. Ya ini satu sebenarnya kejutan juga sebab kemenangan pihak Barisan Nasional sebenarnya kemenangan yang besar 2-3 zon kan dan apabila ada berlakunya angkat sumpah di awal pagi itu satu yang mengejutkan semua pihak lah. Adakah ini ada polemik dalaman UMNO atau Barisan Nasional itu sendiri kan? Tapi ini telah dinafikan oleh inilah UMNO itu sendirilah. Datuk Rauf menafikannya dan bakal ataupun sudah dilantik jadi Ketua Menteri Datuk Sulaiman Makli pun kata pun tidak ada apa-apa ini jadi mereka kata perlu segerakan kena untuk berkhidmat dengan rakyat itu perlu disegerakan kan jadi cuma kita tidak pastilah apa sebenarnya di belakang tu tapi ianya berjalan dengan baik dan telah diangkatlah seorang Ketua Menteri yang akan mentadbir Melaka dalam tempoh 4 ke 5 tahun akan datang. Ya, betul. Itu juga harapan kita agar ianya kekal sepenggal. Prof, difahamkan Prof turun ke Melaka, betul ya? Ya, dia turun ke Melaka. Okey, bagaimana melihat kepada angin pilihan raya di sana? Okey, 65% saja yang turun. Banyak faktor juga yang dikatakan tadi mungkin dengan COVID, ramai pengundi luar yang tidak pulang ke Melaka. Prof sendiri melihat keadaan di sana. Sebenarnya apa yang berlaku di sana, Prof? Kalau yang pertamanya saya rasa dari segi kempen dari segi kempen sebab SOP ketat dikenakan kan kepada parti politik dan juga rakyat lah kalau yang ingin terlibat dengan kempen juga jadi dari segi itu saya rasa pilihan raya kali ini agak membosankan lah bagi pihak saya lah. Membosankan. Wow, okey. Sebab kita tak nampak ceramah kan aktiviti rumah ke rumah kan hanya menggunakan media penyiaran dan media cetak termasuklah media sosial lah untuk kempen. Jadi interaksi langsung dengan penduduk di Melaka itu tidak berlaku jadi itu yang bagi saya agak membosankan lah tapi dari segi jumlah keluar mengundi itu saya rasa kali ini rendah kalau bandingkan dalam ketika PRU 14 lalu 86% betul. Kan ini 65% jadi dekat 20 lebih lah peratus kan penduduk lah pengundi yang tidak keluar mengundi kan tapi kalau ambil jumlah keseluruhan lagi banyaklah 45% kan yang tidak keluar mengundi jadi ini saya rasa ada faktor penyumbang lah pada ini pertamanya COVID-19 yang mana rakyat memang takut sebenarnya untuk keluar mengundi dan takut insiden di Sabah itu berulang di Melaka lah betul yang keduanya kerana kalau kita lihat ketika awal pun rakyat Melaka tidak puas hati lah dengan adanya pilihan raya negeri ini kerana mereka kata kenapa tidak tunggu saja di raya umum diadakan serentak jadi ini menyebabkan kos dan sebagainya dan oleh itu ramai yang sebenarnya pengundi luar tidak baliklah untuk undi jadi itu menyebabkan peratusan undi itu jatuh kan dan tapi dalam konteks demokrasi lah ilmu politik demokrasi ini siapa yang tidak keluar mengundi pun dikira sebagai telah membuat keputusan maksudnya mereka membuat keputusan menerima siapa saja yang menang jadi dalam konteks ini Barisan Nasional yang menang jadi itulah keputusan yang mereka harus terima lah hakikat yang mereka terima tapi ini maksudnya menyokonglah kerajaan yang mentadbir untuk 4-5 tahun akan datang lah. Ulasan daripada doktor dan juga ulasan yang kita dengar daripada media massa dan juga media sosial angin perubahan yang kita nak ceritakan di sini bukan saja kemenangan besar untuk Barisan Nasional tapi juga kemenangan untuk komponen-komponennya juga MCA telah berjaya memenangi 2 kerusi dan MIC 1 kerusi dan semuanya merupakan kubu kuat DAP. Adakah di antara angin perubahan yang kita nampak di Melaka ini boleh doktor ulaskan?
Ya, kalau kita lihat MCA misalnya menang di Macap Jaya dan Dia juga saya. di Kelebang. Kesidang. Kelebang Kelebang. Kelebang. Jadi kalau kita lihat daripada dua kursi ni di Kelebang tu ditandingi oleh timbalan menteri kan, dan Ya, juga saya. orang yang lama dan memang dikenali oleh penduduk di situ lah. Jadi tidak ada masalah lah untuk penduduk di situ untuk mengundi beliau lah. Tapi di Macap Jaya memang kita tahu ada masalah dalaman PKR parti PKR di situ, dan dimenangi oleh MCA dan MIC pula menang di Gadik dan Gadik ni adalah kursi yang selalu berubah tangan. Jadi kali ini MIC berjaya menang, jadi satu pencapaian, sebab mereka bertanding hanya satu kursi je MIC yang menang. Jadi satu pencapaian yang baik bagi MIC lah, dan ini akan memberi peluang kepada Adun yang menangi itu untuk jadi mungkin menyertai Barisan Esko lah Kerajaan Negeri Melaka kali ini lah. Ya, okey Prof. Okey, ada satu sudut pandang yang berbeza juga melihat kepada pilihan raya negeri Melaka. Ingin saya tanyakan kepada Prof. Tadi Prof cakap mungkin rakyat rasa kenapa tak tunggu sama dengan pilihan raya umum saja dilakukan pilihan raya negeri ini. Tapi ada yang melihat kepada pengkhususan pilihan raya negeri sebegini di Sabah, di Melaka, memberi ruang untuk kita melihat kepada isu setempat dengan lebih mendalam, Prof. Adakah ini juga bakal menjadi satu lanskap politik masa depan bagi negara kita dengan adanya pilihan raya negeri yang diasingkan dengan pilihan raya umum, Prof? Sebenarnya kalau kita lihat trend sebelum ni kan, memang cuba dielakkanlah pilihan raya di peringkat negeri diadakan, sebab dia sebenarnya lagi kerap buat pilihan raya sebenarnya dia melibatkan kos yang agak besar kan, untuk kerajaan tanggunglah untuk mengadakan pilihan raya. Lebih baik diadakan serentak serentak, jadi maksudnya kos itu boleh sebab kita ada parlimen dan DUN kan, kalau 13 negeri di Malaysia ni semua mengadakan persaingan, dia akan menukarkan sehingga peranan SPR juga dalam menguruskan pilihan raya. Jadi tapi melihat pada perkembangan terkini lah ada di Sabah, dan lepas ni kita ada di Sarawak dan Melaka baru habis kan. Jadi dan setengah ada parti-parti politik yang sebenarnya lebih suka diadakan pilihan raya negeri berasingan kerana peluang mereka untuk memenangi dan beri fokus kepada pilihan raya itu dan beri tumpuan pada isu-isu yang dikatakan tadi, isu tempatan lebih diutamakan lah. Jadi contohnya parti Barisan Nasional lah. Barisan Nasional boleh, kita tahu lah parti yang terkuat di Malaysia sekarang ni adalah Barisan Nasional lah, dan mereka mahukan dan lebih suka sebenarnya kalau diadakan pilihan raya negeri ataupun pilihan raya kecil, sebab tumpuan jentera dan kewangan semua ditumpukan satu kawasan itu, dan mereka boleh menangkan kawasan itu dengan sebaiknya. Jadi buktinya kita lihat semua pilihan raya negeri dimenangi, walaupun di Sabah campuran lah dengan Perikatan Nasional kan, tapi di Melaka dimenangi oleh dengan jumlah yang agak besar 2/3, yang ramai juga analisa politik tidak menyangka keadaan itu berlaku lah. Betul. 2/3 dan ini beri satu kesan positif lah kepada Barisan Nasional, dan menguatkan usaha mereka lagi lah untuk memenangi lebih banyak lagi lah kursi-kursi peringkat negeri dan juga persekutuan lah. Okey, untuk mengakhiri diskusi ini mungkin kita berikan tumpukan sikit kepada barisan pembangkang seperti Perikatan Nasional yang hanya berjaya memenangi hanya 2 kerusi, dan kita lihat kekalahan PH terutamanya PKR yang tidak berjaya memenangi 1 kerusi langsung, dan juga kita lihat bekas Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun yang baru saja menjadi ahli parti PKR juga gagal walaupun di kubunya sendiri Asahan. Jadi mungkin ulasan doktor tentang apa yang telah berlaku di sana, dan mungkin rakyat lebih prihatin tentang isu-isu semasa. Silakan. Ya, itu banyak soalan tu dalam satu soalan. Saya tahu. Kita rangkumkan je, Prof. Senang. Rangkumkan semua. Kalau lihat dari PKR lah, dia memang yalah, semua kursi yang bertandingkan 11 kursi semua kalah kan. Dan kalau kita lihat pun PKR kalau lihat pada hujah mereka lah, kenapa mereka katakan kalah kerana faktor ada pecah undi pihak Perikatan Nasional lah yang sebelum ni bersatu misalnya bersama mereka, dan mereka keluar dan menyebabkan mereka kalah lah. Jadi dan juga kalau kita lihat kan pada calon Asahan kan, Datuk Idris Harun kan tewas kan, walaupun ramai meramalkan beliau menang, tapi beliau tewas nampaknya kerana ada 2 faktor faktor ada banyaklah polemik ketika pilihan raya itu, mengatakan ini isu katak dan tidak harus Pakatan Harapan menerima katak kan dalam pilihan raya. Ini ada kesan langsung dah lah kepada
pencapaian PKR dan juga Pakatan Harapan secara umum kan. Jadi tapi secara umumnya sebenarnya kalau kita lihat daripada daripada pencapaian PKR, kalau kita ambil dari segi undi popular sebenarnya ramai juga yang mengundi Pakatan Harapan kan. Kalau bandingkan bezanya kan, kalau contohnya Barisan Nasional menang dengan 38% saja undi undi popular kan. Pakatan Harapan hanya menang 36% kan. Jadi ada beza dalam 2% saja kan dari segi jumlah undi, tapi mereka kalah kan. Ini ada kaitan dengan silap dari segi strategi lah, strategi Pakatan Harapan dan juga ada isu persepadanan lah pilihan raya yang menyebabkan mereka gagal memenangi pilihan raya ni lah. Jadi maksudnya mereka kena fikirkan balik lah strategi dan perancangan yang mereka harus lakukan kalau mereka ingin menang semula Melaka ni dalam mungkin pilihan raya negeri yang selepas ni lah. Tapi ada bercanggah juga sikit Doktor dengan apa yang kita baca di media sosial, apa yang sedang diulaskan oleh rakyat Melaka sendiri, isu integriti. Mereka menolak katak sepenuh-penuhnya walaupun menyokong Barisan Pembangkang, tapi mereka tetap mengundi yang lain kerana prinsip dan integriti. Nampak ada pencanggahan di situ, Prof, bagaimana? Walaupun sokongan itu, tapi kerana isu ini juga mungkin membezakan? Ya, sekarang ni saya nampak ada tuntutan bukan saja oleh rakyat dan juga di kalangan ahli parlimen misalnya Datuk Azalina pun ingin mengumpulkan cadangan diadakan mungkin enactment ataupun akta lompat parti secara hybrid kerana impak kepada isu lompat ni agak kritikal dalam negara kerana undang-undang kita tidak membataskan ataupun menghalang ahli parlimen ataupun adun untuk lompat sekiranya mereka ada masalah dengan parti yang mereka wakili sebelum ni. Tapi kalau kita lihat antara cadangan utama yang dikemukakan oleh UMNO Barisan Nasional setelah mengumumkan kemenangan adalah ingin mengumpulkan enactment anti lompat parti. Jadi satu kebanggaan positif lah saya rasa. Dan maksudnya kalau ada parti politik sebenarnya yang ingin menerima orang ni dikelas sebagai katak ni katak lompat ni, saya rasa parti itu harus ditolak lah oleh rakyat kerana kita tidak mahu perubahan sokongan tu berubah di tengah jalan oleh banyak-banyak faktor. Jadi ahli parlimen ataupun adun pun perlu bertanggungjawab lah dengan peranan mereka. Macam tadi disebut rakyat pun mahukan khidmat yang terbaik oleh wakil rakyat. Jadi walaupun hikmat boleh diberikan, tapi banyak juga mengundi sebenarnya mengundi parti berbanding calon. Jadi kalau parti berubah oleh kerana faktor ahli parlimen atau adun itu berubah, jadi berubah sokongan. Jadi saya rasa ini juga dilihat sebagai melanggar mandat yang diberikan oleh pengundi mereka lah. Ya, betul. Ada isu lah di situ. Jadi itu yang perlu dibaca. Itulah enactment yang kita nanti-nantikan Hania ya. Enactment anti lompat parti yang insya-Allah akan memberikan kestabilan kepada landscape politik kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Doktor. Sangat memberangsangkan diskusi kita pada hari ini. Betul. Harap nanti kita jemput lagi Prof ya. Ya, insya-Allah. Ya, okey, selamat bertugas Prof. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Assalamualaikum. Yep. Saya percaya jugalah sekarang waktu yang bagus untuk bekerja, sangat bagus untuk bekerja dan memang diperlukan untuk segala apa yang dijanjikan masa untuk berkhidmat untuk rakyat lah. Untuk saya, enactment anti lompat parti ini harus diadakan kerana tiada istilah katak berintegriti. Kalau dah jadi katak dan melompat tu dah tak ada integriti. Baiklah, kita berehat seketika.